Bagi saya pasukan UiTM dua pertukaran, iaitu memasukkan pemain import mereka Osmani Fane dan juga pemain baru yang baru ditandatangani, iaitu Alif Sasudin di bahagian Alif, di bahagian midfield pasukan UiTM, membantu menstabilkan pasukan UiTM, dan hasilnya mereka bermain sangat baik pada malam ini. Okey, itu memang saya perhatikan tadi, ia berlaku untuk pasukan UiTM di mana Nizam UiTM yang tak pernah menang berdepan dengan pasukan yang menang dengan Penang hari itu, KL City FC, sudah pasti memang orang kata, wah ini memang menang besar lah KL. Tapi malam ni UiTM lain lah. Permainan yang sangat berbeza daripada sebelum-sebelum ni, Nizam. Pemain. Saya rasa perbezaannya adalah pemain. Jika sebelum ini kita tak nafikan yang mereka agak struggle dalam memilih kesuluasan utama mereka setiap minggu kekalahan, draw, kekalahan. Tapi kali ini kita nampak kemasukan Kwon Yung Hyun, Joe Pedro, Osmani Fane, Alif Samsudin yang saya rasa ini peluang pertama dia. Mungkin Alif Samsudin pemain berpengalaman ini dengan dua defensive midfielder, saya rasa dua pemain bersifat nombor 6 di dalam pasukan UiTM, memberi seperti kata Syarum tadi, memberi banyak kesimbangan dalam formasi dan juga taktikal pasukan UiTM. Okey, boleh tak kalau kita kata sebenarnya Kwon Yung Hyun ni sebenarnya telah banyak mengubah corak permainan pasukan UiTM malam ni? Kalau setuju, boleh ada hujah. Betul, seperti yang saya katakan tadi, Kwon Hyun ke semua attacking pasukan UiTM bermula dari Kwon Hyun. Daripada sebelah kanan, dia membuat larian KAIN dan juga membuat hantaran kepada Joe Pedro. Dan penalti pasukan juga dihadiahkan disebabkan kekasaran terhadap beliau. Dan sini beliau dapat menjadikan gol. Okey, baik. Ini antara latar belakang pemain yang dibawa masuk oleh pasukan UiTM. Sudah pun berusia 29 tahun, Nizam. Seorang pemain ni berada di barisan depan, berusia 29 tahun, tapi dia tak tinggi sangat. Pemain Korea ni itulah fizikal mereka. Tapi apa kelebihannya? Dia tak tinggi. Dia dah 29 tahun. Saya rasa teknikal dia nipi, berada dalam combination, boleh bermain dalam combination pass, sentiasa membuat keputusan yang cepat ketika mungkin sebelum-sebelum ini mereka sukar untuk membuat keputusan di mana bila pasukan lawan menekan mereka dengan dua pemain, tapi Kwon Yung Hyun ini boleh keluar daripada situasi-situasi sempit. Itu yang membezakan. Dan ketika dia boleh keluar daripada situasi sempit, ketika itulah pemain-pemain lain akan ada ruang yang banyak kerana bola itu dapat disalurkan dengan mudah oleh pemain nombor 10 ini. Okey, baik. Selepas perlawanan yang ke-13, ada 3 pemain baru dibawa masuk, baru kita nampak UiTM tu mencabar. Apakah itu sebenarnya masalah asas UiTM sejak dulu lagi? Di barisan depan dan juga di bahagian tengah yang diisi oleh Osmani Fane. Ya, seperti mana yang coach cakapkan tadi, pemain pengalaman membezakan pasukan, iaitu dengan itu seperti saya katakan tadi, dengan hadir Alif Sasudin, pemain pengalaman, pemain defensive midfield, dan juga dua import, iaitu Kwon Hyun dan juga Joe Pedro. Kelebihan Hyun adalah macam coach cakap tadi, nipi, yang dia boleh break defensive line opponent. Itu sebenarnya yang tak ada pada pasukan UiTM. Sebelum ini agak tidak di bahagian harapan, agak tidak ada idea, dan kita lihat kebanyakan pergerakan mereka agak lebih fluent daripada sayap kiri dan kanan. Tapi mungkin Nizam, setuju tak kalau saya katakan bahawa sebenarnya satu tindak, apakah ini masa yang sebenarnya sesuai untuk UiTM bawa masuk 3 pemain, iaitu 3 pemain yang menyelamatkan UiTM untuk menghabiskan baki pusingan yang kedua? Saya rasa nak tak nak mereka harus melakukan tindakan ini kerana bola sepak di peringkat elit ini adalah mengenai results. Jika gagal mendapatkan results sebelum jurulatih disingkirkan, saya rasa pemain harus melakukan sesuatu, dan dalam situasi ini saya tak katakan syabas untuk UiTM, tetapi tindakan telah diambil untuk mengubah sesuatu daripada permainan yang agak biasa tetapi kepada sesuatu yang ada, kita katakan ada harapan. Itu yang lebih penting. Ada harapan untuk kekal? Yes. Okey, walaupun sukar, matematik yang sukar, tapi ada harapan. Okey, baik. Saya sempat tweet tadi apabila Kwon Yung Hyun menjaringkan gol untuk pasukan UiTM, saya meletakkan caption di situ, apakah ini kemenangan pertama untuk pasukan UiTM? Tetapi rupa-rupanya ini bukanlah kemenangan pertama mereka kerana hadirnya gol penyamaan untuk pasukan KL City FC menerusi Syukur Adan, dan sudah pasti ini suatu kekecewaan Nizam dan juga Syarum bagi pasukan UiTM FC yang sudah pun berjaya mendapatkan walaupun kita nampak Irfan Zakaria, kita mungkin nak cerita sikit lah, ada sentuhan daripada Irfan Zakaria di situ, Syarum? Ada, saya lihat mungkin kaki kanan Irfan yang terkuis sedikit
kaki Yong Hyun yang membuatkan beliau terjatuh, dan saya rasa ini satu penalti. Okey, baik. Nizam, kalau kita bagi dia Son lah, senang sikit. Kalau Son ni sebenarnya tak boleh jatuh pun, dia kena tackle sikit dengan Irfan Zakaria, tapi saya rasa dia menggunakan kesempatan berada dalam kotak penalti untuk jatuh. Dia pernah bermain di ACL, dia pernah bermain di liga antara terbaik di Asia. Dia tahu dalam situasi itu center back, mana-mana center back yang saya bukan katakan naif, tapi center back akan sentiasa cuba untuk menutup, dan dia tahu setiap pelanggaran advantage yang besar ada padanya, dan situasi itu memang sangat terbuka. Bola tu di tengah-tengah kan. So memang saya rasa seperti kata Akbar lah, dia ada mengambil sedikit kesempatan untuk bukan simulasi tapi mengambil sedikit advantage daripada jatuhan. Saya rasa penalti itu atas kebijaksanaan beliau lah, saya rasa. Ya, yang punca penalti itulah. Punca penalti. Baik, kita nak tutup sejak cerita UiTM FC, KL City FC. Saya nampak sangat struggle malam ini. Saya tak tahu kenapa, tetapi itu yang ditampilkan oleh pemain-pemain Boyan Hodap. Walaupun dia menurunkan pemain yang hampir serupa ketika mereka berdepan dengan pasukan Pulau Pinang, menang 3-1, satu kemenangan yang cukup meyakinkan, birthday Boyan Hodap lagi. Tapi malam ini Nizam, saya tak tahu kenapa, walaupun hanya berdepan dengan pasukan UiTM FC yang dibelasah oleh banyak pasukan sebelum ini, apa sebenarnya yang berlaku pada KL? Itulah kadang-kadang sukar untuk kita jelaskan di mana set pemain yang sama, hampir sama 90-80% pemain yang sama, tetapi permainan tidak sama. Saya tak pasti adakah kerana padang ataupun kerana hujan, cuaca, saya tak pasti. Tetapi ada kalanya mungkin faktor motivasi. Mungkin dengan mengatakan yang pasukan ini telah berada di bawah, macam rumors mengatakan UiTM dia tidak underestimate berbagus. UiTM ke apa? Bukan underestimate, tetapi mungkin sukar untuk jelaskan situasi ini. Tetapi separuh masa kedua mereka menekan pasukan UiTM dengan mendapatkan gol ini. Saya suka untuk melihat keupayaan mereka pada separuh masa kedua. Tetapi separuh masa pertama memang nampak UiTM lebih bersedia untuk bermain pada malam ini. Okey, since kita dah ulang banyak kali dah jaringan tu tadi, jaringan penyaman daripada Syukur Adan. Now kita cakap tentang jaringan daripada Syukur Adan tu. Di Twitter dah kecoh. Ni hands of God ke apa? Nampak macam kena tangan kan? Tapi kalau boleh kita nak tengok balik jaringan daripada Syukur Adan tu sebelum kita bicarakan dengan lebih lanjut. Kita nak bagi dua panel kita ni meneliti dengan lebih fokus jaringan daripada Syukur Adan. Kita tengok. Okey, ini agak laju Mungkin kalau kita ada gerak perlahan yang kita boleh lihat, sebab itu kita nampak ada pemain-pemain UiTM yang meluru ke arah pengadil. Okey, kita tengok daripada angle yang ni. Agak susah tapi okey, lagi sekali. Okey, itu mungkin lebih jelas. Nampak. Okey, Nizam tajam tu tengok tu. Nizam, tangan ke kepala? Syarum. Syarul? Tak, agak kelang kabut kat situ sebab saya tengok ya mungkin ada tangan dinaikkan, tetapi di belakang beliau ada Nerenok yang mungkin cuba untuk menanduk bola, tapi agak kurang clear petikan tadi. Sebaik saja jaringan itu dilakukan, pengadil meniupkan whistle. Saya pun tak sure sama ada bola tu terkena Nerenok ataupun terkena tangan Syukur. Saya pun tak pasti. Tak nampak. Kita kena tengok sekali lagi. Okey, kalau dalam situasi itu apa yang advantage untuk KL lah? Satu keputusan yang tepat untuk pengadil daripada pengadil? Pengadil dah pun sahkan jaringan tu. Saya rasa mungkin pada pengamatan pengadil itu ada jaringan yang sah. Tapi untuk mengatakan itu adalah handball, saya tak pasti. Saya kena tengok sekali lagi. Kerana tak apa, nanti kita bagi klip video. Ya. Boleh buat tidur tengok sekali. Sebab nampak macam handball. Nampak macam handball tapi macam, saya tak sure. Saya pun setuju, saya nampak macam handball, tetapi sebab keadaan tu agak kelang kabut dan juga mungkin sebelah belakang Syukur ada Nerenok yang tinggi yang ingin cuba menanduk bola dan mungkin terbiar. Saya tak, klip tu agak laju untuk agak kita laju lihat. kan. Tapi sebab dah tengah malam sangat. Kalau boleh saya nak telefon Cikgu Supidin Saleh, bekas pengadil FIFA kita, nak mengesahkan daripada beliau. Mungkin bola terkena tangan Syukur dan terkena Nerenok. Okey. Di pengamatan pengadil. Okey betul. Di Kita pengamatan tak tahu. pengadil. Saya pun tak tengok tadi pengadil posisi dekat mana posisi kan. dekat mana kan. Okey, baik. Malam ini Safi Salih buat kali pertamanya dibawa masuk lebih awal. Apa petanda itu? Sebab sebelum ni kalau daripada risikan wartawan kami kan, Fina Nasum dan sebagainya, bila dia risik dengan Boyan Hodap, dia katakan bahawa dia tidak mencapai standard untuk berada dalam perlawanan lebih awal.
tup-tup malam ini, Nizam dengan Syarum, dia dibawa masuk lebih awal. Apa tandanya itu? Ini cuba Safi Salih. mungkin Boya Odak mungkin cuba untuk menukar strategi di mana bagi saya dua pemain defensif midfield pasukan UiTM telah menggagalkan usaha Paulo Josue dan gerakan bersama Romeo Morales. Mungkin dengan kemasukan bagi beliau memasukkan Safi Salih mungkin akan bagi variety dari segi attacking untuk pasukan KL City. Rasa keperluan pasukan lah. Keperluan pasukan. Mereka ada penyerang tulen tidak dimainkan. Paulo Josue dan Romeo Morales, saya selalu berpendapat mereka adalah offensive midfielder. Siapa? Kedua-dua. Paulo Josue dan Romeo Morales, saya sentiasa berpendapat mereka, posisi terbaik mereka ialah offensive midfielder. Dan Safi Salih adalah pure striker. Dan keperluan pasukan pada minit 60 ketika Safi Salih dimasukkan itu adalah kerana mereka memerlukan seorang penyerang tulen untuk bermain di depan. Oh. Ataupun mungkin ada sebab lain. Tak apa, nanti kita akan risik. Kita nak dapatkan ataupun kita nak dengar komen daripada Frank Bernhard. Kalau ikutkan, ini adalah perlawanan ketiga yang menjadi penentu untuk nasib dia bersama dengan pasukan UiTM. Kalau menang tadi, for sure dia akan terus bersama dengan UiTM. Tapi keputusan seri ini, tak tahulah apa kata Frank Bernhard. Jom kita dengarkan. I have to say at first that our team was fighting really good. The new import players and the new players we have for the first time at all in the match, they made good performance. And it is also to say that this result is not unlucky. This is just really, really unfair what is going on here, because the goal was made by the hand. The player jumped up and used the hand to finish this into the goal. We have the video, we have the pictures I saw already, and it is clear handball and nothing happens. The referees, for me, not able to be in the Super League. Totally frustrated, it's clear, because we have the lead, there's only one last situation, and then they use the hand to score, and nothing happens. Nothing happens. It is just counting and take us 2 points away, which we needed really much. Yeah, but this is what is helping. The result is the result, and they cannot change this. And it is just, I never see this. I worked in Europe a lot, and such a situation I never ever saw. That referees cannot see this or don't want to see this or whatever. I cannot say this, but this is unbelievable what happened here. Yeah, I said in the beginning, they made the first time without training even. They made the first time the match in the field, and they made really good performance, and I'm really happy about these players and about the performance they show. Okey, baik. Ternyata Frank Bernhard tidak gembira dengan keputusan pengadil kerana dia dalam sepanjang kerjanya pun dia tak pernah jumpa keputusan pengadil macam ni yang membenarkan jaringan yang jelas nampak terkena tangan di masa dah 4 minit perlawanan pun berlangsung di masa kecederaan, dan tapi dia gembira di samping itu dengan persembahan pemain-pemain import yang baru saja diturunkan dalam perlawanan menentang pasukan KL City. Okey, baik. Ini satu keputusan yang adil, Nizam, untuk pasukan UiTM FC. Seri dalam keadaan yang mereka sendiri tak boleh terima. Jika ianya handball, sangat tak adil. Jika ia handball. Kerana ia bukan saja meragut dua mata penting untuk pasukan, tapi meletakkan jurulatih, masa depan jurulatih, masa depan pemain import kerana kesilapan judgement daripada referee. Jika ianya handball. Tapi saya rasa, Syarum, pengurusan anggap UiTM menang tau. Kalau memang jelas benda itu adalah handball. Yes. Jadi awak rasa masa depan Frank Bernhard akan... Ya, seperti mana yang Coach Nizam katakan tadi, boleh dikatakan kalau sekiranya ia betul-betul handball, memang orang kata
boleh kata bagi saya membunuh perjalanan pasukan UiTM sebab mereka sangat-sangat memerlukan tiga mata dan untuk mengekalkan mereka dalam Liga Super ni. Dan kita perlu lihat balik skrip tu secara tepat kan, dan boleh dikatakan kesemua coach tu pun cakap dan di mana gol syukur tu terkena tangan, dan kita perlu lihat balik kalau sekiranya adil tak adil untuk pasukan UiTM. Okey.